Baik, kita nak teruskan. Ini sedikit perkembangan di Sarawak berkaitan dengan keadaan banjir di sana. Dilaporkan terdapat banjir di sekitar kawasan Tatau Simunjan, Samarahan dan juga Serian di Sarawak. Untuk itu kita ingin meninjau sikit perkembangan dan berada bersama dengan kita di panggilan video adalah Pegawai Kanan Pesuruhjaya Bomba Khairuddin Rahman Elias Hussein, iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi MSI. Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Diharapkan keadaan di sana semuanya baik-baik saja. Mungkin sedikit perkembangan berkaitan dengan keadaan banjir terkini yang dilaporkan di Tatau, Simunjan, Samarahan dan Serian. Okey, pada 5 hari bulan Jumaat lepas kita memang seperti berlaku tiga bahagian banjir dan melibatkan 4 daerah. Dari sungai yang dimaklumkan tadilah, dan alhamdulillah pada hari ini hanya tinggal 2 bahagian dan 2 daerah lah, iaitu di daerah Simunjan dan daerah Serian. Dan ini mendapatkan penutupan pusat perpindahan sementara daripada 18 kepada 19 dan hanya melibatkan 246 keluarga dan 752 mangsa. Dan ini tren menurun sebab tabur hujan di kawasan Tabakang dan aliran sungai menurun ke Simunjan. Dan pada malam berlakunya TPS dibuka di Simunjan dan sana aliran hujan daripada Tabakang dan keadaan di Tabakang sana telah banjir menurun dan pemantauan dibuat oleh Jabatan Bomba lah, dan kita mengharapkan berdasarkan pada laporan Met Malaysia pada hari ini di mana taburan hujan ada sederhana dan paras sungai dalam keadaan waspada lah. Jadi kita dapat melihat bahawa trend ini menurun dan kita mengharapkanlah, berdoa agar benda ni trend menurun kekal dan kita boleh menutuplah TPS di mana yang dibincang bersama dengan pihak SDMC lah. Ya, maksudnya hari ini ada sedikit penurunan dan hanya pemantauan saja dilakukan. Saya nampak tadi beberapa gambar yang dikongsikan juga melihat kepada anggota bomba dan juga penyelamat yang berada bersama dengan orang ramai di tempat kejadian. Mungkin boleh kongsikan sedikit cabaran dan juga adakah berlaku kesukaran, apatah lagi sekarang ini dengan musim pandemik COVID-19 dan juga banjir melanda di sekitar Sarawak ini. Okey, alhamdulillah kita lihat sepanjang yang makluman yang terbuat sebelum inilah, kita dapati kerjasama daripada komuniti pertama kali terlibat dalam banjir ini. Ibu dalam contohnya lah, kalau kita lihat ada 246 keluarga ataupun yang pada hari pertama 5 bulan itu kita dapati 338 keluarga dan 1,400 mangsa. Yang dipindahkan oleh bomba hanya lebih kurang dalam 30%. Tak lain-lain ada bekerjasama untuk berpindah sebelum paras air naik. Ini merupakan satu petanda yang cukup baiklah, di mana saya dapati sebelum, semasa dan selepas banjir ini mangsa yang terlibat banyak membantu proses-proses gerak atur dan juga menempatkan mereka di pusat-pusat sementara. Dan pusat sementara ini telah kita ambil kira dengan pandemik COVID dan penjarakan sosial, dan alhamdulillah kerjasama daripada pihak SDMC peringkat bahagian telah banyak membantu dari susun atur dan gerak kerja Jabatan Bomba dan agensi penyelamat lainlah, dan prosesnya berjalan dengan cukup baik. Dan saya tabik hormat kepada pihak SDMC peringkat bahagian dalam kerjasama yang telah mereka berikan lah. Tuan melihat kepada persediaan agensi-agensi yang terlibat ini, terutama dari sudut pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, bagaimana anggota ini dipersiapkan dari sudut mentaliti mereka, dari sudut pengetahuan mereka untuk berdepan dengan keadaan yang sangat sukar ini? Adakah semua anggota bersedia sepenuhnya berdepan dengan cabaran ini? Sebab itulah di peringkat negeri Sarawak ni, kita jangkakan dengan banjir dan juga dengan campur dengan pandemik COVID ini, beberapa siri simulasi telah kita buat sebenarnya di semua bahagian di mana diarahkan oleh pihak SDMC untuk simulasi bersama dengan agensi, pertama kali agensi JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan agensi di peringkat bahagian untuk mereka gerak aset-aset semasa berlakunya banjir ini dan memastikan pematuhan SOP COVID. Inilah dua perkara yang telah diberi perhatian khusus dalam kita menghadapi banjir ini, dan alhamdulillah berdasarkan kepada pemerhatian dan juga berlaku di lokasi kerjasama masyarakat dan juga agensi yang terlibat cukup baiklah dan boleh dikecualikan cukup cemerlang, sebab dari segi rungutan aduan yang biasa kita dengar semasa banjir berkurangan dan
penghargaan daripada masyarakat sendirilah merupakan satu semangat dan motivasi kepada kaki tangan ditambah kali agensi penyelamat yang berada di lokasi, memindah dan juga berada di lokasi PPS lah. Ya, Tuan, kita harapkan keadaan menjadi lebih baik dan mungkin sedikit pesanan. Yang pertamanya kepada mereka mungkin boleh telah kembali pulang ke rumah dan juga pesanan kepada mangsa banjir yang masih lagi tersekat di pusat pemindahan sementara ini, Tuan. Silakan. Okey, kita mintalah kepada mereka untuk memberi kerjasama seperti mana telah mereka beri selama 2-3 hari ini dan kekalkan dan masa yang sama juga pemantauan banjir yang dibuat oleh jabatan kita dan pada masa zaman juga bantuan pasca banjir. Ini telah kita wawarkan kepada mangsa yang perlu di mana rumah orang tua warga emas yang mana perlu bantuan untuk kerja-kerja pembersihan. Kita telah diminta oleh pihak SDMC untuk membantu, iaitu bantuan pasca banjir. Yang berlaku perlu membersih kawasan rumah yang dinaiki air dan juga banjir lumpur. Kita telah menggerakkan semua ketua zon, ketua balai untuk membantu di mana yang telah kita setuju dalam sebagai agensi, bukan saja agensi selamat tapi dalam agensi bantuan pasca banjir ini yang telah kita buat dan insyaAllah saya rasa ini akan dilaksanakan dengan cukup baik. Tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Sama. Ya, diharap agar segalanya dipermudahkan dan urusan di Sarawak dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah, Tuan. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Tuan PKPJB Hirudin Drahman alias Husin, Pengarah Jabatan Pembangunan Penyelamat Negeri Sarawak yang sudi berkongsi dengan kita perkembangan terkini dan kabarnya masih ada lagi 2 daerah sekurang-kurangnya yang berdepan dengan krisis banjir yang sedang melanda ini. Apapun diharapkan agar keadaan kembali reda bermula pada hari ini dan juga pada hari-hari yang mendatang. Okey.